Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani washrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran. Pada malam ni kita sambung pengajian kitab Minhajus Salam yang bertangguh 2 bulan lebih apa? Lama tangguh kan. Kita sambung balik. Alhamdulillah pada malam ni dapat kita solat balik di ni. Dah rasmi buka ke belum ni? Dah rasmi belum? Kira rasmi ya. Start hari ni lah rasmi. Alhamdulillah tempat pun baru. Tak sama dengan sebelum ni. Buat renovation agak lama juga. Alhamdulillah dah macam masuk tempat lain dah ni. Dah macam masuk tempat lain. Terima kasih pada penyumbang-penyumbang yang ada menyumbang masa kita buat iklan hari tu. Masih lagi tak siap sepenuhnya. Ada 80% ada kan? 80% kot kan? Ada lagi 20% je belum siap. Tapi dah cantik sungguh lah. Kadang-kadang kita sayang ke duit, tapi sebenarnya harta yang kita infakkan itulah yang sebenarnya kita punya. Yang kita simpan tu bukan kita punya. Yang kita simpan tu waris punya, anak punya. Kalau kita simpan, kita tak pakai, kita mati, bini punya. Lepas kita mati, dapat kepala mayat 1/8. Anak punya bila dah telah difaraidkan. Yang jadi kita punya ni mana? Yang kita duduk infakkan lah ni. Yang kita makan tu jadi tahi, bukan kitanya juga. Kalau jadi isi, jadi daging pun, jadi tulang pun masuk dalam kubur hancur. Habis mana yang kita punya sebenarnya? Yang kita punya, yang kita bagi ni lah, yang kita infakkan ni. Itulah yang kita punya sebenarnya. Alhamdulillah. Mula-mula masa nak buat tu macam tak logik je. Tak logik boleh buat. Tak logik. Alah, ubah renovation sikit-sikit dah lah. Asal. Tapi akhirnya tak logik pun ni lah hasilnya. Memang cantik, cuma tak siap lagi lah. Kapet sikit lagi. Tu kat luar tu sikit. Tapi 80% lah ni. Dah 80%. Alhamdulillah. Siapa yang ada menyumbang hari tu mudah-mudahan diterima infak kita. Setiap kali orang solat, orang manfaat aircon ke apa ke, lantai ni ke, kapet ke, tiap kipas ke, yang kita infakkan, orang ambil manfaat, berjalan pahala walaupun kita dah duduk dalam kubur. Walaupun kita dah dalam kubur waktu tu. Inilah harta kita yang sebenarnya yang kita infakkan. Alhamdulillah. Jadi boleh kita sambung balik kitab Minhajus Salam. Kitab Minhajus Salam ada bunyi, tak biasalah tu, lama kosong. Adalah tu penunggu tu. Dia pun nak dengar kuliah juga, kita tak nampak. Tu biasa. Saya dah risau ni. Kita hidup atas dunia ni bukan kita je ada. Kita je makhluk kita nampak, banyak lagi kan. Kita nampak, kita binatang, tumbuh-tumbuhan, ada lagi yang kita tak nampak. Mereka pun ada sekali ni nak mengaji. Baik, kita berhenti kitab Minhajus Salam. Lama ni. Muka surat 3. Jawi tu lah. Jawi muka surat 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 daripada bawah. Kalau yang Rumi tu
Muka surat 5. Betul. Dan keempatnya. Siapa ada tanda berapa hari bulan yang sebelum tu? Berapa? 26 19.5 26. Okey, 26.5. Oh lah, dekat 2 bulan juga. Tak sampai 2 bulan, tapi hampir 2 bulan juga. Hampir 2 bulan. Okey, kita membahaskan tentang sifat Allah, yang mana sebelum ni kita dah selesai sifat Allah yang pertama, iaitu wajib wujud, qidam dan baqa. 3 dah selesai. Untuk malam ni kita masuk yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadith. Yang mana kita tahu yang wajib fardu ain untuk kita belajar tentang ketuhanan 41, tentang kerasulan 9 kan. 41 tu 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus. 41. 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus. 9. Jadi 50 lah. Itu masyhurnya. Tapi yang muktamadnya, yang wajib bukan 20, 13 je. 13 sifat yang wajib bagi Allah, 13 yang mustahil, 1 yang harus. Cuma kerana yang 7 lagi tu kan, 13 kan ada balance 7 tu tak wajib ke? Wajib juga. Habis tu kenapa tak kira? Sebab dia dah termasuk dalam sifat ma'ni yang kita akan bahas nanti lah. Jadi walaupun kata sifat 20 ke sifat 13 ke sama aja, cuma kiraan, cara kira tu je yang berbeza. Kita masuk yang keempat. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Dan keempatnya, wajib Allah Ta'ala mukhalafatuhu lil hawadith. Apa maksudnya? Artinya bersalahan ni apa? Tak sama. Bersalahan bagi segala yang baru. Apa sahaja yang dinamakan baharu, Allah bersalahan, Allah tak sama. Itu maksud bersalahan. Lawannya mumathalatuhu lil hawadith. Mumathalah artinya bersamaan, sama bagi segala yang baru. Maka sama bagi segala yang baru tadi, maka itu mustahil. Mustahil lah. Tandanya ataupun dalilnya baharu alam ini. Kita dah bahas banyak kali lah ni. Banyak kali tentang dalil-dalil ni. Baik, mari kita tengok. Dalam kitab kita ringkas saja. Cuma kita kena keluarkan kefahaman daripada ayat yang sangat ringkas. Kalau dah baca, dah habis baca dah. Habislah satu sifat. Tapi yang kita nak tu kefahaman untuk kita pegang. Tu kita mengaji akidah. Lepas kita dah tahu, dah faham, nak pegang. Pegang tu baru selesai fardu ain. Jadi bersalahan ataupun tak sama Allah Ta'ala bagi segala yang baru, maknanya segala benda tu baru. Kita dah masuk sebut dah sebelum ni. Bila sebut baru, dia tak sama dengan baru Melayu. Maksud baru kan, baru beli ke kan, itu Melayu punya baru. Baharu dalam istilah syarak ni, istilah tauhid baharu, maksudnya daripada tak ada kepada ada. Dulu dia tak ada, lepas tu sekarang dia ada. Dia panggil baru. Baru ada. Habis dia 1000 tahun lepas, barulah juga. Baru 1000 tahun lepas ada. Dia 1,000,000 tahun lepas, baru 1,000,000 tahun lepas, masih lagi baru. Cuma masa tu kita letak. Kalau kita baru 5 minit, kita akan guna perkataan baru. Kalau 1,000,000 tahun, kita boleh kata bumi cakrawala ni baru terjadi 1,000,000 tahun yang lepas. Kita tak guna perkataan baru sebab 1,000,000 tahun tu kita kata lama. Sebenarnya barulah juga, baru 1,000,000 tahun. Tak ada beza baru 1,000,000 tahun dengan baru 5 minit. Tak ada beza pun. Bagi kita 1,000,000 tahun tu lama, tapi barulah. Apa maksudnya? Mula-mula tak ada, lepas tu ada. Bila Allah jadikan ada kan, daripada tak ada kepada ada, barulah. Walaupun bilion tahun sekalipun, walaupun janji ada satu jangka masa, maka dia panggil baru. Iaitu sebelum tu dia tak ada, kemudian dia ada. Jadi kalau dalam kitab kita bila sebut baru dengan maksud tadi, dengan maksud dia tu dulu tak ada. Berapa lama tak penting, yang penting sebelum ni tak ada. Okay. Jadi dia kata kat sini, Allah ni tak sama, bersalahan tidak akan segala yang baru. Maknanya apakah perkara yang dulu tak ada, lepas tu dia ada? Semua.
Ada ke yang memang ada je? Kecuali Allah lah. Nak cerita pasal Allah ni. Ada ke? Tak ada. Semua selain daripada Allah, semuanya daripada tak ada kepada ada. Dulu tak ada. Cuma kita letaklah berapa masa, kita buatlah kajian. Berapa masa, bertahun-tahun, berjuta-juta tahun pun. Selain daripada Allah, semuanya dia tu tak ada. Lepas tu kemudian baru ada. Jadi Allah ni bersalahan tak dengan yang baru. Betul lah. Sebab kalau Allah sama dengan baru, maknanya Allah dulu pun tak ada, kemudian dijadikan. Jadi betul lah. Jadi bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru dengan maksud Allah tak sama dengan apa-apa yang dulu tak ada, kemudian dia ada. Tak sama. Habis tu tak sama semua lah. Sebab semua daripada tak ada kepada ada. Tak sama semua. Benda baru. Ataupun boleh kita kata makhluk. Boleh juga. Tak sama dengan makhluk. Boleh juga. Makhluk ni apa dia? Yang kena jadi. Sama lah juga. Baru sama juga. Daripada tak ada kepada ada. Makhluk yang kena jadi. Sama. Sama je. Cuma dia tengok dari sisi mana. Kita ni daripada tak ada kepada ada. Betul juga. Kita ni makhluk. Betul juga. Tengok kita ni kena jadi, kita panggil kita ni makhluk. Tengok dari segi daripada tak ada kemudian ada, kita panggil kita ni baru. Tengok dari segi mana. Tapi benda sama je. Kainat ke, alam ke, sama juga. Alam ni masih Allah. Selain daripada Allah, itulah alam. Kita juga bila dilihat dari segi selain daripada Allah dan selain daripada Allah, kita alam. Alam tu apa? Alam tu makhluk lah sebab kena jadi. Makhluk tu apa? Makhluk tu baru lah. Benda sama aja. Nak tengok daripada segi mana. Ada orang suka tengok dari segi kena jadi. Dia bergantung pada orang. Kadang-kadang orang tu bila dia sebut dia tu makhluk, dia terasa dia tu kena jadi. Kalau disebut baru, dia tak terasa. Kita ni baru, tak terasa pun kena jadi. Maka dia akan guna perkataan makhluk. Baguslah. Tengoklah kita cenderung ke mana. Setiap orang dia ada cenderung dia. Kadang-kadang dia suka sebut kainat. Orang dulu suka sangat sebut kainat. Orang sekarang tak suka kainat. Kainat tak bagi bekas, kainat tak bagi bekas. Kainat pula dia tengok daripada sudut memberi bekas. Kita ni berkuasa ke nak memberi bekas? Tak, semuanya Allah. Maka orang dulu dia suka sebut kainat. Kita ni kainat, kita ni kainat. Sebab bila dia sebut kainat, dia terasa apa sahaja yang berlaku semua daripada Allah. Maka dia akan sebut kainat. Jadi kita suka guna perkataan apa? Jika kita faham satu-satu lah. Kalau kita tak faham, kita sebut makhluk aja. Kalau kita faham satu-satu, kita akan tengok aku cenderung kat mana tu. Apa yang bila kita sebut, kita akan terasa. Sebut alam, kita ni alam. Tak rasa lah. Rasa? Macam tak rasa apa je. Kita ni makhluk. Ada rasa lah. Adalah current sikit-sikit. Kita ni kainat. Orang yang tak pernah dengar tak tahu benda lah. Orang dulu terasa terus tu. Terasa terus. Kita ni tak ada apa-apa lah. Tak ada apa kita ni. Sebab dia sebut kainat tu. Sebab dia faham. Kita ni baru. Tak rasa juga. Makhluk paling rasa sikit kan. Ada rasa sikit. Itu bergantung pada kita lah. Kita nak sebut yang mana. Jadi semua tadi tu Allah bersalahan. Allah tak sama. Tak sama. Tak sama dari segi zat. Zat tu diri. Kalau orang ni adalah zat. Badan ni adalah zat. Kalau orang ni. Jadi Allah tak sama dari segi zat, sifat ataupun af'al, perbuatan. Tak sama semua. Macam mana kita nak tengok? Nak tengok perbezaan. Perbezaan kita dengan kita ni yang makhluk dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tak ada satu pun. Okey? Nak tengok kat mana perbezaannya. Perbezaan pertama dari segi bila kita nak kenal Allah, kita kenal makhluk. Dengan kita kenal makhluk, barulah kenal Allah. Sebab bila kita dah kenal makhluk, Allah tak macam tu. Kenal tu. Nak kenal Allah direct mana boleh? Kena kenal makhluk. Oh, lepas kenal ni makhluk, lepas tu dah kenal dah makhluk. Tapi aku bukan nak belajar kenal makhluk. Aku nak belajar kenal Tuhan. Dah kenal dah makhluk. Dah, Allah tak macam tu. Kenal dah Tuhan. Tu cara kenal Tuhan. Sebab kita tak boleh kenal Tuhan direct. Mana boleh? Akal kita takkan sampai. Habis itu kita kenal makhluk. Lepas dah kenal sungguh ini nama makhluk, okey. Sekarang nak kenal Tuhan kan? Tuhan tak macam tu. Kenal terus. Tak macam tu. Habis tu macam mana? Tak ada macam. Lagu mana? Tak ada lagu. tak ada, semua tak ada. Habis tidak, semuanya tidak. Semuanya tidak. Tidak berjirim, tidak berjisim, tidak berwarna, tidak bertubuh, tidak. Habis sebutlah apa semua. Bila kita sebut apa sahaja,
Macam mana kita boleh sebut? Sebab kita dah bayang, kita pernah jumpa, kita pernah bayang. Apa sahaja yang kita bayang bukan Allah. Sebab tu bila kita sebut tidak sebutlah apa sahaja pun. Tidak berarah, tidak berjihah, tidak bertempat, tidak bermasa, tidak. Habis tu tidak. Habis tu tak habis. Tak habis. Lepas tu macam mana? Tak ada macam. Tu maksud tidak berkaifiat tu, tak ada macam. Itulah Allah lah kering. Tu faham? Tu dia cara, dia tak boleh faham Allah tu. Jadi kerana semua yang kita sebut adalah sifat-sifat makhluk. Mari kita kenal makhluk. Yang kita panggil jirim ni, makhluk. Makhluk pertama, makhluk ni mari kita kenal makhluk dari segi jirim. Yang mana Allah tak gitu. Kita kenal makhluk, lepas tu Allah tak macam tu. Kena kenal. Mari kita kenal jirim dulu. Iaitu dia ada 6 sifat jirim ni. Yang pertama, dia ada. Dia ada. Ianya ada. Ada. Kenapa dia kena kata jirim ni dianya ada? Makhluk ni dianya ada. Kenapa kena kata ada? Dia ada makhluk ni yang tak ada. Petak. Ada tak? Petak. Mana? Tunjuk ni handphone. Petak. Tak ada. Tak. Satu lagi kuning. Mana kuning? Nak kata ada tak? Dia ada pun ada. Nak kata apa? Petak ni nak kata apa? Bulat. Nak kata ada ke tak ada? Bulat. Nak kata tak ada tu. Nak tunjuk mana? Tu jari. Sebab tu bila kita sebut jirim ni, dia ada. Kalau macam tadi tu dipertikaikan, dia ada ke tak? Tak ada. Bulat mana ada? Tu mana? Bulat mana ada? Sebab tu bila sebut jirim, dia ada dulu. Ada. Bila ada ni ada yang boleh ditunjuk dan yang boleh dikesan dengan panca indera. Pertama, jirim ni ada. Kemudian dia tidak menumpang yang lain. Dia tidak menumpang. Itulah jirim. Okey, kita tengok apa yang menumpang. Contohnya warna ni. Warna kuning dia menumpang dekat meja. Kalau tak ada meja ni, tak boleh kuning aja. Ada boleh kuning. Saya nak beli kuning, saya tak nak beli cat. nak cat surau tasik. Nak cat surau tasik warna kuning. Nak apa? Nak kuning aja. Oh, nak cat. Tahu tak? Nak kuning, cat tak boleh. Nak kuning aja. Tak boleh. Dia menumpang dekat cat. Kuning tu menumpang dekat cat tu. Jadi beli cat automatik dapat kuning. Ke beli kuning dapat cat. Mana-mana satulah. Dia menumpang. Jirim ni dia tidak menumpang gitu. Dia ada diri. Seperti ada diri, meja dia ada diri. Itu jirim. Pertama dia tu ada. Dia tak macam petak. Petak tak ada. Bulat tak ada. Jatuh ada jatuh. Apa? Pokok buah kelapa jatuh. Jatuh ada jatuh. Jatuh tak ada. Golek ada golek. Golek tak ada. Buah kelapa, buah kelapa tu dia ada. Ni kata dia ada. Tu jirim tu dia ada. Dan dia pula menumpang. Buah kelapa menumpang tak? Tak. Hijau dekat kelapa menumpang. Hijau tu menumpang kelapa. Hijau tak boleh duduk sendiri. Kita bincang pasal apa ni? Bincang pasal makhluk. Sebab apa? Nak bagi tahu Allah tak macam tu. Tu je. Dia kata Allah boleh masuk dalam diri dia lah. Apa dah tolak awal-awal. Kita dah tahu dah. Tak ada. Sebab kita kenal makhluk. Sebab tu nak kenal Tuhan kena kenal makhluk. Jadi inilah makhluk. Dia ada, benda ada. Dan dia pula tak menumpang. Macam tadi dia tak menumpang. Macam kuning ke, dia tak menumpang. Kemudian pula dia kena jadi. Dia kena jadi. Maksud dia kena jadi. Dia dijadikan. Itulah makhluk, itulah jirim. Dia dijadikan, kena jadi. Dia pula benda baru. Daripada tak ada kepada ada. Berapa dah? 4 dah. 5 dah. Dia mengambil ruang, mengambil lapang. Itulah jirim. Dia mengambil ruang. Apa maksud mengambil ruang? Kalau kitab ni ada kat sini, handphone ni tak boleh nak duduk kat dia. Tak boleh. Tak boleh. Macam mana handphone yang duduk kat sini? Dia kena tolak kitab. Dia panggil mengambil ruang. Dia tak boleh. Tak boleh. Kena tolak dia. Jadi benda baru dan dia sama ada dia boleh belah ataupun sampai tak boleh belah. Itulah dia jadi. Jadi kalau kita faham gitu, bermakna Allah Ta'ala tak gitu. Itu makhluk. Dah kenal makhluk, baru kenal Tuhan. Dah kenal makhluk, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, maka dia kenal Tuhan. Diri dia tu makhluk lah.
Dah kenal, maka kenallah Tuhan. Siapa kenal diri sendiri, maka kenal Tuhan. Kita tukar sikit, bukan tukar, kita luaskan sikit. Siapa kenal diri dia, iaitu makhluk, maka kenallah Tuhan. Sebab dah kenal makhluk. Tak kenal makhluk, dia tak akan kenal Tuhan. Dia kena kenal makhluk. Sebab apa tak boleh kenal Tuhan kalau tak kenal makhluk? Kerana Tuhan tidak boleh dicapai dengan panca indera, dengan mata, dengan melihat, merasa, bau, dengar, tak boleh. Maka kalau tak boleh dengan panca indera, macam mana? Apa yang boleh dengan panca indera? Makhluk. Maka kenal makhluk. Kenal makhluk, kenal Tuhan. Okay. Dan Allah juga tak sama macam arad, ataupun kita kata yang menumpang ni. Tadi cerita-cerita yang tak menumpang, yang menumpang pula. Allah tak juga gitu. Yang menumpang macam warna, color ni kan. Yang putih yang ada dekat kertas. Dia menumpang kertas putih ni. Allah tak menumpang tu juga. Lagilah tak, kalau menumpang maknanya Allah memerlukan sesuatu untuk menumpang. Tu bukan Tuhan. Tu awal-awal lagi reject kan. Jadi menumpang juga tidak. Jadi tak adalah Allah masuk dalam badan orang. Mana menumpang? Bila menumpang, Allah memerlukan yang lain, iaitu badan orang sebab menumpang. Itu bukan Tuhan. Tuhan perlukan badan, perlukan sesuatu untuk ditumpang. Sepatutnya kita makhluk yang tumpang Tuhan. Ni Tuhan pula tumpang. Maka itu bukan juga. Itu biasa, itu kita fahamlah. Allah juga bukan macam pedas, macam masin, bukan juga. Yang tu lain pula kan, macam pedas kan, masin, bukan juga macam tu. Tidak juga. Apa lagi? Dan Allah juga tidak tidak berarah, tidak mempunyai pihak, tidak ada arah, atas bawah, kiri kanan depan belakang, tak juga. Tidak. Kenapa tidak? Kerana jika ada depan belakang, maka itu namanya makhluk. Sebab nak kata depan, tengok dulu. Bagi orang ni depan dia, bagi orang lain ni depan dia. Maka zat Allah Ta'ala tidak mempunyai pihak, tidak mempunyai arah, seperti atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Macam makhluk. Sebab makhluk sahaja yang ada arah, yang arah. Habis tu yang menghadap Allah, kita ni nak menghadap Allah ni, pakailah elok-elok sikit sembahyang kan, menghadap Allah. Tu menghadap. Malah kita baca pun, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, aku hadapkan wajah aku. Tu hadap wajah. Bila hadap wajah aku kepada Allah, kan ada arah tu. Kalau Allah kat sini, kita kat sini, hadap baru nama hadap. Tu macam mana nak faham? Sedangkan Allah tidak berarah. Dah sebut tadi, Allah tidak berarah. Habis tu macam mana? Maka maksudnya di sini adalah bahasa kiasan, iaitu hadapan ni adalah arah yang mulia, maka ia adalah kiasan. Kiasan bahawasanya kita bukan menghadap Allah dari segi arah, bukan menghadap Allah dari segi arah. Habis itu arah depan adalah yang paling mulia. Jadi kita katalah menghadap, kita guna perkataan yang paling mulia. Macam tinggi. Allah Maha tinggi. Tinggi juga bukan arah. Kan tinggi bukan juga. Bukan arah juga. Tinggi. Yang mana habis itu apa? Tinggi kan mulia. Kan? Pangkat dia tinggi. Mana dia duduk ground floor je. Tinggi mana pangkat? Tinggi pangkat dia. Nampak? Dari segi majas. Tu maksud tinggi. Tu maksud dia telah kembali ke sisi Allah. Kembali ke pangkuan Allah. Ada juga orang kata kembali ke pangkuan Tuhannya. Pangku semua majas. Pangku kan satu perkara yang mulia, kembali balik, tapi bukan dengan maksud arah. Bukan dengan maksud arah. Dia cuma kiasan sahaja. Cuma kiasan. Sebab Allah mawujud bila makan. Wujudnya Allah tidak bertempat. Kerana yang bertempat dan memenuhi ruang ni hanyalah sifat makhluk sahaja. Kerana Allah tidak bertempat, kerana tempat itu sendiri adalah makhluk ciptaan Allah. Tempat-tempat ni makhluk. Apa saja yang Allah cipta, maka itu makhluk kan. Allah Khalik, pencipta. Allah cipta tempat. Maka bila Allah cipta tempat, Allah, dia Tuhan. Dia tidak mengambil manfaat. Allah tidak mengambil manfaat apa-apa. Lebih-lebih lagi daripada apa yang dia cipta.
Jika dia ambil manfaat, maka lemahlah, sifat yang lemah. Allah tak mengambil manfaat dengan apa? Yang tahu masa. Dia ukur daripada apa masa? Kalau semua tak bergerak, masa tak bergerak. Gitu. Oh, putih buat cerita tu kan. Maknanya masa tak bergerak. Apa yang masa-masa ni? Masa berjalan. Diukur macam mana masa ni? Masa diukur dengan matahari. Masa diukur dengan perjalanan matahari. Sebab tu kita kata hari ni, 1 hari, 2 hari. Matahari berjalan tu. Kalau semua masa diukur dengan matahari. Jadi kalau tak ada matahari, tak adalah masa. Tak ada matahari, tak adalah hari. Tak ada hari, tak adalah masa. Habis tu yang kita cerita dekat padang mahsyar 1000 tahun, juta tahun, masuk neraka berjuta-juta tahun, 40,000 tahun kan. Tu tahun. Mana bila ada tahun, ada bulan. Ada bulan, ada hari. Ada hari, ada matahari. Matahari apa adanya dah kiamat. Itu sekadar memberitahu lama, nak beritahu lama. Sebab tak ada word, tak ada perkataan yang boleh ganti masa tu. Masa padang mahsyar nak ganti apa? Tak ada perkataan yang boleh ganti. Berapa lama? Lama duduk, ya Allah, berdiri. Lama menunggu perbicaraan. Lama sampai kan ada yang panah, ada yang matahari sejengkal atas kepala. Matahari sejengkal atas kepala. Kita tak boleh fikir. Masa juga tak boleh fikir masa tu, waktu tu. Jadi kerana tu kata, tinggal sembahyang, satu sembahyang 40,000 tahun masuk neraka. 40,000 tahun banyak mana 40,000 tahun? Tak ada. Dia sekadar nak bagi tahu lama. Bukan nak bagi tahu betul-betul 40,000. Kita masuk neraka, lepas tu tanda sehari, 2 hari. Mana ada matahari kat situ? Jadi kita faham di sini, masa adalah ciptaan Allah. Masa pula diukur dengan perjalanan matahari. Dan Allah cipta matahari, maka ciptalah masa, terciptalah masa. Pastinya Allah tidak duduk dalam masa tu. Bila Allah tidak, wujudnya Allah tidak bersama masa, artinya wujud Allah tidak dahulu, tak adalah dulu sekarang. Dulu sekarang ni bila ada matahari, ada masa. Jadi maknanya Allah pun wujud matahari, maka adalah masa. Jadi tak relevan lah kita tanya Allah ni berapa lama, berapa umur Allah. Tak relevan. Sebab apa? Sebab nak kata umur, nak kira masa ni matahari ada. Allah ada sebelum ada matahari lagi, maka Allah jadikan matahari boleh jadi masa. Jadi tak kena nak soal tu. Sebab ada orang soal berapa lama, tak boleh kira berapa lah. Sebab berapa tu pun Allah cipta. Berapa lama. Jadi tak timbul lah persoalan Allah tu tua ke, tua lah Allah tu. Tak timbul soalan tu. Sebab tua sama juga masa. Allah, wujudnya Allah tidak bersama masa. Dan Allah tidak ambil manfaat dengan masa. Habis tu banyak ayat-ayat yang mengatakan Allah tu bermasa. Allah turun 1/3 akhir malam, tu masa. Maka ditakwil. Apa sahaja, sekejap lagi kita akan bincang waktu. Apa sahaja yang terbayang atau tergambar dekat fikiran kita, itu bukan Allah. Itu bukan. Hanya Allah je tahu hakikat dirinya. Akal manusia tidak dapat menjangkau hakikat diri Allah. Tak boleh. Kerana akal kita bersifat kekurangan. Akal kita ni lemah. Tidak mungkin sesuatu yang bersifat kekurangan dapat menjangkau sesuatu yang bersifat sempurna. Apabila lemahnya akal kita nak fikir tentang Allah, lemah dah, habis tak lagi dah. Maka waktu tu kita dah faham dah, kita dah kenal Allah. Sebab itulah para ulama dia selalu buat keluar ayat al-ajzu 'anil idraki idrakun. Lemah dalam memahami Allah, maka kenal dia. Lemah dalam memahami, maka itulah faham. Selagi boleh faham, selagi itu tak kenal lagi, tak faham lagi, sampai lemah untuk faham. Cuma memang ada ayat-ayat yang seumpama berarah, seumpama bertempat. Contohnya, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat nanti dalam syurga, penghuni syurga muka mereka berseri-seri. Wujuhun yawma idzin nadhirah, muka mereka berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya dia melihat. Bila sebut melihat je, kita terus fikir satu.
Mata, bila mata tak boleh tengok belakang, dia boleh tengok depan. Bila tengok depan, ada Allah kat depan dah. Satu. Nak nampak, mata kita kena ada cahaya kan. Tak ada cahaya tak nampak kan. Maknanya bila ada cahaya, maknanya Allah cahaya. Dia dah mula lah. Sebab apa? Sebab ayat Quran ni. Kalau kita dah pegang tadi sungguh-sungguh, maka kita kata walaupun ayat ni seumpama berarah, bertempat dan sebagainya, tapi aku dah belajar dan dah pegang Allah tidak berarah, tak bertempat, tak bermasa dan sebagainya. Habis tu apa maksud ni? Aku tak tahu, cari dulu. Kita akan kata gitu. Sebab tu penting kaedah tadi tu. Kena pegang dulu kaedah tadi tu. Tidak yang tak sama dengan makhluk tu. Bila dah pegang sungguh-sungguh, jumpa ayat Quran sekalipun yang seolah-olah bertempat, bermasa, berarah, kita kata macam mana? Tak, bukan. Habis ni ayat Quran, aku tak tahu je makna. Nanti nak cari lah. Dia jawab. Cuma, tapi bukan maksud tu. Bukan maksud tengok macam tu. Bukan maksud tengok tu maksud berarah. Tidak. Habis tu ayat Quran. Kaedahnya ulama letak kullu mawjudin yusihu an yura. Setiap yang wujud sah untuk dilihat. Setiap yang wujud boleh lihat, boleh nampak. Mana boleh tengok Allah? Dah ayat Quran sendiri. Kita bukan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata tak boleh tengok Allah dekat syurga. Tak boleh. Tak dapat tengok. Yang dapat tengok Allah dekat syurga dengan basirah, dengan mata hati, bukan dengan basar. Basar mata ni. Sedangkan ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan dekat syurga tengok Allah dengan mata ni, mata landai. Mu'tazilah kata tidak. Mana boleh? Kalau tengok secara automatik berarah. Nampak? Berarah, bertempat. Maka Mu'tazilah nak menyelamatkan, konon-konon lah, nak menyelamatkan terpaksa tolak ayat Quran. Tolak lah dia panggil. Tak boleh tengok. Habis ayat Quran wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, itu tengok dengan mata hati, dengan basirah. Dekona kat tu pula. Ayat tu jelas-jelas kata tengok dengan mata. Tu Mu'tazilah. Ahlussunnah wal Jamaah dia tak kata gitu. Ayat Quran ada, sah-sah dah. Habis nak tengok bukan berarah. Habis tu macam mana? Tengok macam mana? Sebab setiap yang ada mesti boleh tengok. Sama ada kita tak nampak, tak tengok, tak cukup kekuatan. Contoh kita manusia dulu. Ada dekat dalam, kita tengok gunung, nampak daripada sini nampak gunung ni. Kita tak, dalam tu ada harimau, ada apa, kita tak nampak sebab kita jauh. Tapi kita boleh je nak tengok, dia dekat-dekat. Boleh je tengok, tapi kita tak nampak sebab kita dah jauh. Jadi maksudnya kat sini, kalau kita tak nampak, bukan bermakna tak boleh tengok. Jika kita pakai teropong, jika dinaikkan kekuatan volume penglihatan kita boleh tengok. Macam Superman, boleh tengok. Kan? Boleh tengok. Sebab diangkat kekuatan mata. Maka bila diangkat, bahasa lain dipanggil angkat hijab lah. Diangkat kekuatan mata, maka bolehlah tengok. Maksud dinaikkan dia punya kekuatan mata, maka dapatlah tengok. Okey, jadi kenapa kita tak boleh tengok Allah sekarang? Sebab lemah. Bila Allah angkat hijab atau kuatkan kekuatan mata, dapatlah tengok. Tengok macam mana? Pegang yang tadi, pegang. Tidak berarah, tidak bertempat. Habis tu macam mana? Kembali balik, tak ada macam. Lagu mana? Tak ada lagu. Pah tu tak ada pah. Tak ada. Habis tu dia tengok tanpa kaifiat. Macam mana nak faham tengok tanpa kaifiat? Macam ni. Biasa kalau kita tak pernah tengok, kita tak pernah tengok dinosaur. Tengok dalam TV tu tipu, tengok betul. Tak pernah. Tiba-tiba dinosaur ada balik. Mana-mana hutan dia keluar balik. Oh, kena tangkap, kita pakat-pakat, jom pergi tengok dinosaur, pergi. Lepas kita tengok dinosaur, yang TV semua tu semua reka je, bukan betul pun. Masa bila dia jumpa dinosaur kan? Tu reka, tengok betul-betul. Ni dinosaur. Bila dia balik, dia boleh cerita kat anak dia. Rupanya dinosaur macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dia boleh dimacamkan. Kalau melihat Allah di syurga nanti, lepas tengok, sama juga. Bila dah balik-balik, maksudnya dah balik-balik, tak boleh cerita. Tak boleh cerita. Maksudnya tak boleh. Macam ni. Tak. Habis tu gitu aja. Jumpa sama-sama dia pun, sama-sama dalam syurga jumpa. Pergi tengok. Pergi tengok Allah. Nampak Allah. Lepas tu tak boleh cakap. Bila ada, bukan. Itu maksudnya melihat tanpa kaifiat. Tak boleh cakap. Sebab bila boleh cakap, maknanya kita boleh kata bentuk, bercahaya, dah bukan lah. Tak boleh cakap. Habis tu nganga gitu lah. Tak boleh. Tak boleh. Tu kena masuk syurga tu, nak tahu macam mana tu. Malah ulama mengatakan
Dalam kitab Ihya, Imam Ghazali kata, al-lazzah al-kubra, kelazatan, kesedapan yang paling kubra, yang paling besar dalam syurga adalah melihat Allah. Sehingga melupakan nikmat yang lain. Kita cerita nikmat macam-macam, lupa habis bila tengok. Bila boleh melihat Allah. Melihat pula tanpa kaifiat. Bila Allah angkat hijab, Allah menguatkan kemampuan mata, maka boleh melihat dengan mata lendir, tapi tanpa kaifiat. Tidak berarah, tidak bertempat. Habis tu tak ada habis. Tak boleh lagi. Dia akan jadi, dia akan datang. Sebab tu saya sebut gitu. Sebab dia akan datang. Habis tu macam mana? Jawapan dia tak ada habis. Hilang setan tu. Setan tu. Habis tu macam mana? Tak ada macam. Sebab macam tu kaifiat, macam dah bentuk dah tu. Lagu mana? Tak ada lagu. Habis tu tak ada habis. Dia pun pusing. Nama setan tu boring belah. Setan yang duduk tu. Setan kalau bab tauhid dia akan macam-macam. Okey. Habis tu betul ke boleh melihat Allah? Betul. Kita tahu para rasul dia takkan buat benda sia-sia. Dia takkan. Dia berjalan-jalan, jumpa ada orang, dia pun belah. Tak ada buat kerja gitu. Malah pergi jalan, tengok ada pokok bunga, patahkan satu. Ambil daun, buang, belah. Nabi tak buat begitu. Maknanya bukannya salah sangat pun patahkan satu daun. Nabi tak buat benda sia-sia. Okey, dah faham Kena belajar berkaitan dengan kerasulan tu. Nabi, mana-mana Nabi dan Rasul tak buat perkara sia-sia. Okey. Nabi Musa, kita tahu dia minta nak tengok Allah, tapi tak dapat kan. Kau lihatlah bukit gunung tu, kalau dia hancur sebagainya, cerita Nabi Musa kan. Maknanya boleh tak melihat Allah? Boleh, sebab tu Nabi Musa minta. Cuma Allah tak bagi je. Sebab Nabi dan Rasul dia takkan buat perkara sia-sia. Kalau tak boleh melihat Allah, kenapa Nabi Musa minta? Maknanya boleh, cuma Allah tak bagi. Allah kata, lihat, tengok hancur. Bila hancur, pengsan Nabi Musa kan. Tak boleh melihat Allah sampai ke sudah. Maknanya boleh kan, cuma Allah tak bagi. Allah tak bagi. Jadi maka kita dapat faham di sini tak sama dengan makhluk. Bila tak sama dengan makhluk, tak boleh dibayangkan, tak boleh terbayang. Okay. Bila kita cakap Allah, malah atas kan. Yang nak masuk Islam sebut ni tunjuk ke sebut satu sekali kot, satu tak kan, mentauhid ke Allah masa nak masuk Islam kan. Yang kedua tunjuk atas juga kot. Okay. Adakah bila kita sebut Allah tunjuk ke atas? Tunjuk atas dikira menjisim ataupun paling-paling musyabbihah, tak menjisimkan pun, tak mengarahkan Allah pun nak kan, nak. Adakah gitu? Tidak. Bila kita tunjuk gitu, dia kena tengok kenapa kita tunjuk gitu. Kadang-kadang kita tunjuk nak bagi tahu tinggi. Tinggi itu bukan tinggi arash, bukan tinggi langit, bukan. Pasal lagi tinggi pangkat. Nak bagi tinggi. Cuma bila kita sebut bimbang takut. Itulah memang pasal nak sebut Allah kat atas kan. Bila sebut Allah, bukan Allah kat atas, sebut Allah tu tangan duduk kat atas ni. Macam tunjuk. Kita tak boleh kata dia tu mengarahkan Allah, tak boleh. Dan kita juga tak boleh kata dia tu macam tengah-tengah. Dia panggil musyabbihah, tashbih. Tak boleh juga. Tak boleh. Kita bergantung pada dia apa maksud dia. Bergantung pada dia apa maksud dia dalam hati dia. Cuma kita sangka baik, kita kata itu satu arah yang mulia. Arah yang mulia, tinggi itu mulia. Maka dia tunjuk arah tu. Gitulah. Kenapa Nabi Isra Mi'raj naik ke langit? Allah dekat langit? Tak. Tempat yang paling tinggi, yang paling mulia. Gitu Kita menghadap arah yang paling mulia Kaabah, kita menghadap Kaabah, bukan Allah dekat Kaabah. Jadi bila tunjuk gitu tak boleh katalah, cuma tak molek sebenarnya. Dia macam kan, tak apa molek. Tapi tak boleh kata ke? Tak boleh. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayat Quran. Ar-Rahman, bukan Allah Ar-Rahman. Kenapa tak sebut Allah? Apa Ar-Rahman? salah satu namanya Ar-Rahman juga. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa maksud dia? Kalau kita sekali lalu Allah ada dekat arash, duduk kat arash, istiwa dekat arash. Apa? Bersemayam dekat arash. Zaman dahulu, zaman salafus salih, awal-awal Islam dulu,
Dia kata kami tak tahu erti yang sebenar. Kami tak tahu erti yang sebenar. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tapi bukan Allah duduk kat arasy. Walaupun ayat tu Ar-Rahman, Allah yang bersifat Rahman. Allah yang bernama Rahman. Okey? Istiwa tu banyak, berbelas-belas maksud. Banyak. Istiwa. Antara maksud istiwa apa? Kalau kita tukar sikit daripada istiwa juga, daripada istau. Istau tu istiwa juga. Daripada istiwa juga. Pernah dengar imam sebut istau wa'tadilu. Nah, kan? Bila kita sebut istau, orang duduk kan berdiri. Istau pakai duduk. Istawa duduk. Tak, istau tu senang diri apa? Yang tetapkan diri tu, yang macam askar tu. Tu benda apa tu? Nak tu istau. Istawa banyak maksud. Ya, ada maksud duduk. Ada maksud macam tadi. Ada maksud tu. Jadi makna istawa tu maksud banyak. Jadi dalam banyak-banyak tu dia ambil duduk. Something wrong. Yang mana duduk tu, bila sebut duduk, macam-macam dah. Bila sebut duduk macam-macam lah. Bila duduk, yang dinamakan duduk, punggung, namakan punggung lah pula. Bila duduk, kursi. Duduk kursi, duduk lantai, terkait lah semua tu. Kalau tidak macam mana? Sebab tu zaman salafus soleh, mereka tak tahu erti yang sebenar. Mereka serahkan kepada Allah. Mereka lalukan sahaja ayat tu, mereka serahkan pada Allah. Tapi dalam masa yang sama, Allah tak serupa dengan makhluk. Allah tak duduk. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bukan maksud duduk. Aku tak tahu maksud sebenar. Serah pada Allah. Sebab 3. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa maksud dia, pertama, bukan duduk. Walaupun istawa tu ada maksud duduk, tapi ada maksud yang lain. Banyak lagi yang lain. Cuma bukan duduk. Tak tahu maksud apa sebenar. Serah pada Allah. Serah pada Allah. Tu salafus salih. Kita zaman sekarang, zaman khalaf ni, kita takwil kepada menguasai. Allah yang bersifat Rahman menguasai arasy. Arasy adalah makhluk yang paling besar. Kalau Allah menguasai arasy, bumi apalah sangat. Itu maksud Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Itu bila kita lah sekarang ni yang mentakwilkan ayat tu kepada daripada istawa tadi kepada menguasai. Istaula, menguasai. Dia panggil takwil. Dengan maksud maknawi, bukan dengan maksud sebenar. Bukan dengan maksud sebenar. Yang mana maksud sebenar tu yang dia kata duduk, bukan. Maksud maknawi. Pergi kita baru pindah rumah, tengok ada jiran tengah duduk kat halaman dia, tengah makan-makan minum petang. Kita baru pindah buat turun barang. Abang baru pindah? Okey, jiran lah kita kata, ya jiran lah. Abang berapa lama dah duduk sini? Baru je 5 minit minum air teh ni. Bukanlah duduk sini. Kadang-kadang duduk, kadang-kadang berdiri dalam rumah. Takkan duduk aje. Nampak? Tak faham, tak kerti bahasa. Tak kerti bahasa tu nak kena nampak tu. Duduk tu maksud apa? Duduk maksud bukan duduk kan? Abang berapa lama dah duduk sini? Duduk kita sebut, tapi maksud bukan duduk kan? Bukan duduk ni kan? Bukan. Maksudnya tinggal. Menetap. Tak? Maksud tu pun banyak maksud lain. Dia kata saya duduk tu kalau nak kira payah lah nak kira. Sehari tu adalah 3-4 jam duduk. Kalau nak kira dah berapa tahun orang. Bukan duduk tu. Duduk kat sini. Duduk kat sini baru 5 minit nak makan petang. Bukan. Kita sebut duduk tapi maksud bukan duduk. Macam tu lah. Macam lah maksud istawa tadi tu. Macam tu lah. Lebih kurang lah. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kita dah sebut sebelum ni, tak sama. Bila tangan disebut tangan, maka tangan pun makhluk. Tapi ayat Quran, innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kita dah pegang tadi, Allah tidak bertubuh yang tadi tu. Maka tangan tu macam mana? Yadullah. Yadun bukan tangan. Habis orang salafus soleh dia faham macam mana? Bukan tangan. Maksud sebenar tak tahu. Serah Allah. Lalukan je ayat tu. Beriman dengan ayat, mestilah beriman ayat Quran. Tak beriman kafir. Tu ayat Quran. Habis tu lalukan je ayat. Maksud apa? Tak tahu. Bukan tangan. Sebut bukan tangan. Yadun bukan tangan. Lepas tu apa? Tak tahu. Serah pada Allah. Lalukan je ayat. Aku beriman dengan ayat. Sekarang tak boleh. Tak puati. Sekarang pun tak puati. Nak tahu juga apa benda, maka ditakwil. Tangan apa dia? Yang paling tu kuasa
Kuasa Allah di atas kuasa-kuasa mereka. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Mereka kuasa Allah di atas kuasa-kuasa. Memang betul lah, Allah Maha berkuasa. Sebab tangan ni, lapas tangan ni macam-macam maksud. Bukan tangan maksud tangan. Bukan tangan maksud tangan ni kan. Saya selalu bagi contoh ni. Engkau dalam genggaman aku. Kan? Dalam ni genggaman. Bukan maksud genggam. Cek tak ada pun. Kau ni tak reti bahasa tu. Bila orang kata tangan tu tangan ni jadi tangan Allah, maka kita kata kau ni tak reti bahasa. Sama. Korang ni semua dulu tak apa, aku sama sekarang aku dah naik jadi supervisor. Kau tahu? Bos bagi aku ni, sekarang korang semua korang dalam poket aku. Tak ada pun. Mana muat nak masuk? Kau ni tak reti bahasa saya cakap. Bukan poket masuk poket. Habis tak apa saya sebut? Itu majas. Kau reti tak? Kiasan. Reti tak? Itulah ayat-ayat yang lain, Quran yang lain, wasna'il fulka bi'ayunina, buatlah perahu bahtera Nabi Nuh tu buatlah dengan a'yunina, mata-mata kami. Allah ada mata lah pula. Bukan. Apa? Saya tak kenal dia tu. Dia mata-mata tu, mata-mata. Mata banyak mata. Tak, mata-mata tu boleh lah. Spy. Ya tu lah. Mata, penglihatan boleh kata mata tak? Jalan-jalan terlanggar. Hei, tak ada mata ke? Ada. Aku cakap tak ada mata ke? Ada. Aku cakap tak nampak. Cakaplah tak nampak. Engkau tak kerti bahasa ke? Sama kan? Sama je sebenarnya. Majas. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan musnah, yang tinggal wajah Allah. Sama juga. Sama je dengan maksud. Orang zaman salafus soleh dia kata, aku beriman dengan ayat, bukan maksud wajah tu bukan muka. Bukan. Tapi maksud serah pada Allah. Serah pada Allah. Dalam, kalau manusia, dalam badan kita dan tubuh kita, mana yang paling besar, bukan paling besar, paling penting? Muka. Muka yang paling penting. Maka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram adalah yang tinggal hanya Allah. Wajah Allah teringat maksud Allah, zat Allah, diri Allah. Biasa tu. Biasa je sebenarnya. Nak masuk rumah ni, boleh nak sewa sini, bayar muka dulu lah. Nah, lepas bagi menampung biji. Bukan muka tu, duit muka. Ni duit, ni muka. Kau ni tak kerti bahasa lah. Sama je sebenarnya. Bila kita sebut satu perkara, kadang-kadang maksud tu bukan itu. Apa? Metafora orang sekarang panggil. Betul? Metafora kan? Betul? Metafora. Rasa betul lah. Maksud lain. Kita suruh buat gini. Dia pun buat. Salah dia buat tu. Saya biasa bagi contoh. Saya bagi contoh yang sama juga. Bos dia suruh ambil kertas, ambil buku ni, ambil kitab ni, tolong buat 10 kopi. 10 kopi. Dia pergi ambil. Oh, okey. Dia pergi bawa datang 10 kopi, 10 gelas kopi. Okey, dah ni kitab, ni 10 gelas kopi. Okey, kita pun nak cerita yang tu. Bos dia marah, bos dia kata apa? Ya Allah, kenapalah aku dapat pekerja macam ni? Kenapalah kau cerdik sangat? Cerdik maksud apa? Apa maksud dia? Bodoh. Sebut cerdik masuk bodoh. Kenapalah kau ni cerdik sangat? 10 photostat, 10 kopi, 10 salinan. Cerdik lah. Saya pun nak cerita kopi tu. Saya nak cerita, bos dia cakap cerdik lah. Ya Allah, kenapalah aku dapat pekerja cerdik sangat? Maksud dia bodoh, bukan cerdik. Maknanya sebut lain, kadang-kadang membawa maksud yang lain, kadang-kadang membawa maksud yang sama, betul. Itu dia panggil majas. Begitulah dengan amintum man fis samai an yakhshifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Adakah kamu berasa aman terhadap yang di langit? Sama. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, maka datang Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Sama. Bukan maksud Tuhan tu datang, bukan. Dia satu metafora lah. Satu pemahaman yang ditakwil yang majas. Ada maksud yang lain. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah turun 1/3 malam terakhir. Sama juga. Bukan Allah turun dah berarah berapa segala atas bawah semua. Maka kita dah tahu tidak.
Habis tu apa? Apa dia? Kita boleh kata malaikat rahmat turun. Boleh je. Boleh aja. Baik, yang terakhir sekali, biasanya kalau terakhir cukup arut. Sebab apa 50 lah. Yang terakhir sekali, kita dah bincang sebelum ni, kita akan saya tak erti bahasa apa yang kita akan ulang-ulang balik. Di manakah kaitan, bukan kaitan, dia panggil dalil akal, yang bahawasanya Allah itu tak sama dengan yang baru. Dalil akal. Allah tak sama dengan baru. Yang untuk kita fikir, betul, Allah tak sama dengan baru, kan? Allah tak sama dengan makhluk. Sebelum kita nak tu, macam biasa, kita fardu takdirkan. Kita cakap dulu, buat masalah. Buat kalau. Kalau Allah tidak bersifat mukhalafah, kalau Allah tidak bersifat mukhalafah. Sekarang Allah bersifat mukhalafah, tak sama dengan makhluk. Kalau Allah tidak bersifat mukhalafah, dia pening sikit. Tak pening sikit pun, tak pening pun. Dia kalau fikir, nampak je. Allah bersifat mukhalafah, kita tahu. Kita buat kalau Allah tidak bersifat dengan mukhalafatu lil hawadis, Allah tidak bersifat bersalahan, maknanya bersamaan lah, kan? Okay. Jika Allah tidak bersifat bersalahan dengan makhluk, dengan benda baru, maknanya Allah sama dengan benda baru. Okay. Kalau Allah sama dengan benda baru, dengan perkara baru, dengan bermakna Allah bersifat dengan sifat makhluk, sebab makhluk tu baru, kan? Makhluk tu baru. Jika Allah itu baru ni lemah. Tentulah lemah, sebab baru dia kena jadi. Bila kena jadi, mesti lemah. Sebab ada yang jadi dengan dia, automatik lemah. Jika Allah itu baru, tentulah Allah itu lemah. Sebab setiap yang bersifat baru, setiap yang dijadikan, itu sifat kekurangan. Sebab dia dijadikan, tak lemah lagi. Daripada tak ada, dijadikan, jadi ada. Maka, jika Allah itu baru, tentulah Allah itu lemah. Jika Allah itu lemah, tentulah Allah tak boleh jadikan alam ni. Kalau lemah, macam mana nak jadikan alam ni? Dia kena kuat, kan? Nak jadi alam, tengoklah alam ni macam mana. Nak jadi tiang tu pun tak boleh kalau lemah. Okey. Jadi, kalau Allah itu lemah, tentulah Allah tidak boleh menjadikan alam ini. Kalau Allah tak boleh jadikan alam ini, maka alam ini tak ada. Apa hukum alam ni tak ada? Mustahil lah. Sebab apa? Ni alam. Hukum alam ni tak ada, mustahil. Hukum alam ni tidak wujud, mustahil. Kerana alam ni dah ada. Di pandangan kita ada dah ni. Alam ni dah ada. Alam ni dah ada, mestilah dijadikan. Sebab dah ada, mesti dijadikan. Mesti jadikan. Mestilah Allah Ta'ala jadikan. Sebab dah ada. Nyata Allah Ta'ala berkuasa jadikan alam ni. Mana bukti Allah berkuasa jadikan alam ni? Ni ada ni, berkuasa lah tu. Berkuasa jadikan alam ini, maka Allah tu mestilah tak lemah. Kalau lemah, macam mana nak buat alam ni? Manakala Allah Ta'ala tidak lemah, kita dah dapat dah Allah Ta'ala tak lemah, maka Allah Ta'ala tentulah tidak baru. Sebab yang baru tu semua lemah. Manakala Allah Ta'ala tu tidak baru, tentulah Allah Ta'ala tu mukhalafatu ta'ala lil hawadith, tak sama dengan baru. Sebab Allah tidak baru. Tidak baru. Bila tak baru, tak samalah. Kalau sama, dia nama baru. Maka itu dia panggil dalil akal. Saya ulang. Kalau Allah itu tidak bersifat dengan mukhalafah, tentulah Allah itu bersifat dengan sifat makhluk. Kalaulah Allah bersifat dengan makhluk, tentulah Allah itu baru. Kalau Allah itu baru, tentu Allah itu lemah. Sebab yang baru automatik lemah. Kalau Allah itu lemah, tentulah Allah tak boleh jadikan alam ini. Kalau Allah tak boleh jadikan alam ni tak ada. Hukum alam ni tak ada, mustahil, sebab alam ni dah ada. Mustahil alam tak ada. Mustahil alam tak ada, sebab alam ni dah ada. Sebab kita dapat tengok daripada pandangan kita, maka alam ni dah ada. Nyata daripada adanya alam ni, mestilah Allah jadikan. Nyata daripada Allah telah menjadikan alam ini, maknanya Allah berkuasa menjadikan alam ni. Ni bukti dia. Kalau Allah berkuasa, maknanya Allah tak lemah. Bila Allah tak lemah, maknanya mestilah tak baru. Sebab yang baru tu mesti lemah. Bila tak lemah, tak baru. Bila Allah itu Ta'ala tidak baru,
Mestilah tak sama dengan baru. Sebab kalau sama dengan baru, baru lah namanya. Tak sama dengan baru tu tukar. Mukhalafatuhu lil hawadith. Allah bersalah. Gitulah kita akan baca sampai 13 kali nanti. Benda sama je, pusing kat situ. Dalih akal fikir-fikir kita akan dapat. Habis satu. Wallahu a'lam. Yang kelima, wajib Allah Taala qiyamuhu bi nafsihi. Ini pendek aja ni. Kita sudah dengan tasbih kafarah.